A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi kupasan kita dalam membaca ataupun membedah tulisan Muhammad Ahmad Ar-Rashid, yakni Al-Muntalaq. Seperti biasa, kita akan sekali lalu mengimbas kembali apa yang telah kita lalui sebelum ini sampai kepada bab yang kita akan cover hari ini. Kita telah cover mukaddimah buku ini, Ijlis Bina Min Sa'ah. Kemudian bab yang pertama kita menolak al-hawa. Bab yang kedua, hanya gerhana bukan terbenamnya matahari. Bab yang ketiga, golongan baik yang dibinasakan. Bab yang keempat, kewajipan dakwah ke jalan Allah. Bab yang kelima, ahli ibadah yang bermain-main. Bab yang keenam, perlukan cendekiawan. Bab yang ketujuh, jihad dengan hujjah. Bab yang ke-8, asas fiqh amal jama'i menurut salafus salih. Bab yang ke-9, fiqh amal jama'i dalam bentuk yang baru. Bab yang ke-10, keselarasan dan kesyumulan. Bab yang ke-11, panji kebaikan. Bab yang ke-12, formula yang hanya difahami oleh rijal. InsyaAllah hari ini kita sambung dengan bab yang ke-13, yakni perjanjian ataupun al-misaq. Okay, insyaAllah mungkin seperti yang disebutkan tadi, kerana hektik jadual minggu ni dan juga semalam habis daurah lambat, pukul 12 lebih baru habis. So ada beberapa benda aspek kosmetik dalam slide ni yang tak tersempat diselesaikan. So akan nampak banyak background hitam je lah pada hari ni, insyaAllah. Tapi ala kulli hal, semoga kita still boleh dapat kontennya untuk manfaat bersama, insyaAllah. Bab misaq tu dah cover minggu lepas. Sorry, kita minggu ni cover bab yang ke-14. Kriteria generasi pengasas ataupun sifatul jil taksis. Bab apa yang cover pun dah lupa dah. Sebab bukan minggu lepas, 2 minggu lepas. 2 minggu lepas kita cover bab yang ke-13 tadi kan. Bab yang minggu lepas tak dapat buat. So minggu ni insyaAllah kita sambung. So dimulakan bab ni, kalau kita ingat balik, sebelum ni dah lalu formula-formula yang hanya rijal faham dan juga perjanjian yang termeterai dalam konsep inilah, seperti yang telah disebut minggu lepas. So disambung, ada dua hakikat nyata yang sentiasa menjadi ciri-ciri dai Islam sejati. Mereka akan hanya hidup bahagia bila berada di bawah naungan kedua-duanya. Yang pertama, tiada bumi yang menyekatnya. Yang kedua, tiada penyeksaan yang menggerunkannya. Ini satu benchmark yang tinggi lah ni. Secara gambarannya, dai Islam sejati ni hanya akan bahagia bila tidak ada bumi yang menyekatnya dan tidak ada penyeksaan yang menggerunkannya. Dua hakikat ini lupa pula share slide ni. Cakap pasal slide, lupa share slide. Minta maaf. Okey. Jazakillah khairan atas bagian realize. Okey, so boleh nampak slide. So tak apa, kita ulang. So nak akan ulang balik So hari ni seperti yang kita sebut tadi, kita cover bab yang ke-14, sifatun jil at-ta'sis, kriteria generasi pengasas. Ada dua hakikat nyata yang sentiasa menjadi ciri-ciri dai Islam. Mereka akan hanya hidup bahagia bila berada di bawah naungan kedua-duanya. Tiada bumi yang menyekatnya dan tiada penyeksaan yang menggerunkannya. Dua hakikat ini sentiasa diulang-ulang dalam nasyid mereka. Kamilah gerombolan Allah, agamanya itulah tanah air ataupun watan kami. Kamilah kami adalah tentera Rasul yang telah dipilihnya. Segala ujian terasa ringan bagi kami. Itu gambaran-gambaran yang tergambar dalam bait-bait nasyid mereka tu. Dai Islam sebenar akan sentiasa bekerja walau di mana pun dia berada dan ke mana pun dia diusir. Dia langsung tidak rindu dan teringat kepada mana-mana tanah. Of course ini deskriptif filosofi lah kot bukan kita kata, so bukan, macam
Macam mana manusia tak rindu? Sebab even kalau kita baca Rasulullah dan para sahabat pun rindukan Mekah masa di Madinah kan. Tapi kat sini gambarannya more kepada apa kata secara falsafahnya, kalau kita nak cakap secara konsepnya begitu maknanya ke mana pun dia diusir, dia sentiasa berdakwah. Dia tidak sempit seperti orang lain dengan batas sempadan yang diada-adakan oleh penjajah. Dia merasai seluruh umat Islam adalah saudaranya. Itu pun satu benda yang kita boleh muhasabah. Kalau dulu anda selalu bawa contoh ni lah kan, maknanya kalau adakah kita betul rasa semua umat Islam ni saudara kita kan? Kalau kita pergi kepada stesen minyak kita nampak orang Bangladesh kat situ kan. Dan yalah, generally speaking mereka tu Muslim kan. Adakah kita rasa oh ni saudara kita semuslim, ataupun kita terbahagi dengan macam kita kata tadi lah, batas sempadan yang diadakan oleh penjajah. Maksudnya oh mereka tu Bangladesh, kita ni Malaysia, so manakan sama kan. So kita sendiri boleh gauge kan, kita berasa di mana kan. Jika dia tidak mengembara berjalan kerana dakwah, kemungkinan pada masa itu disebabkan kerana dipenjara. Maka penjara pada masa itu adalah pengembaraan rohani dan pemikirannya. Hinggalah apabila dia digantung, maka rentapan tali gantung itu sebenarnya mengangkatnya ke tempat yang mulia dan indah di dalam syurga. Ini gambaran yang gambaran yang bukan calang lah kan. Kalau kita tengok tokoh-tokoh ikhwan, ada tergambar benda-benda ni kan. Maksudnya apa statement yang dia kata kalau dibuang negeri kita anggap itu jauh lah kan. Kalau kita dimasukkan penjara itulah mukhayyam kita dan sebagainya kan. Dan benda tu real benda tu seperti yang kita tahu ramai generasi awal ikhwan actually di penjara kan? Dan kemudiannya apa yang berlaku, dakwah berlaku di dalam penjara pula kan. So ada kisah-kisah yang menarik yang diceritakan bagaimana kerana ramainya ahli ikhwan tu di penjara, dimasukkan dalam penjara, sehingga sampai ke tahap bila orang penjenayah lain masuk ke penjara, duduk berapa tahun dalam tu, keluar dah hafiz Quran, dah jadi pendakwah kan, sebab bergelumang dengan ikhwan dalam tu yang ramai. So begitulah mereka mereka akan sentiasa berdakwah dan berdakwah tak kira di mana sahaja. So baca statement ni pun, kalau tak teruskan hari ni pun dah satu muhasabah sejauh mana kita ni, kita mengaku, kalau kita mengaku kita da'i ni, sejauh mana kita compare dengan mereka. Said Qutb berkata, selagi beriman, pendukung dakwah tidak langsung memandang tinggi atau kagum pada pihak yang mengalahkannya. Dia yakin itu hanya satu peringkat menurun yang pasti akan berlaku. Sesungguhnya iman itu mempunyai giliran turun naik yang tidak dapat dielakkan. Seandainya perjuangan itu membawa kematian, dia tidak akan mengalah. Semua manusia pasti akan mati. Tetapi dia mati syahid dan berangkat meninggalkan bumi ini menuju ke syurga. Orang yang mengalahkannya itu menuju ke neraka. Alangkah jauhnya perbezaan di antara keduanya. So ini mindset yang hopefully kita faham in proper context lah kan. Tapi the mindset yang menyebabkan syahid itu dikejar kan oleh para sahabat dan kalau kita boleh faham orang yang betul-betul faham macam ni, then apa yang nak ditakutkan dengan kematian kan? Kerana kalau kita berjuang, walaupun risikonya kematian, kalau kita berjaya, kejayaan kita ialah mengangkat kalimah Allah. Kalau kita syahid, kita kembali ke syurga kan. So the win-win situation. Dia tidak ada lose situation lah in that case kan. So apa yang nak dirisaukan? So itu mindset yang amat menggambarkan ketinggian akidah lah kan? Dan rasanya bila kita sebut benda ni pun, kalau kita jawab soalan exam SPM pun rasanya kita boleh jawab Islam ni first dia pentingkan akidah dulu, akidah tu lah apa benda semua kan, kita boleh jawab. Tetapi hakikat sejauh mana akidah tu tertanam dalam jiwa-jiwa kita ni tergambar daripada action kita lah.
kita willing to sacrifice sebanyak itu ke? Kalau betul kita yakin syahid itu membawa ke syurga, kenapa kita takut kematian Tuhan dan sebagainya. So itu menggambarkan sejauh mana akidah yang berjaya kita tanam dalam diri kita. Dia mendengar panggilan Tuhannya yang maha mulia di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Lakinnal ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Terjemahannya, janganlah engkau terpedaya oleh kerana bolak-baliknya orang kafir di dalam negeri. Itu semua kesenangan yang sedikit. Kemudian tempat diam mereka adalah neraka, dan itulah seteruk-teruk tempat. Tetapi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, untuk mereka itu syurga yang mengalir air sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya serta mendapat hidangan dan sisi Allah, dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik baginya, bagi orang-orang yang baik. Surah Ali Imran ayat 198. So ayat ni menggambarkan, kalau kita internalize, regardless of if musuh Islam tu nampak gah, nampak berjaya, tapi disebabkan kita tahu mereka ke mana, kenapa kita jadi akan kagum pula kan? So begitu tidak tertimbul kekaguman kepada orang yang sebenarnya menuju kepada kehancuran kan, samalah macam kalau kita kata apa adakah kita akan kagum dengan member kita yang berpoya-poya sebelum SPM ke benda contohnya? Kalau kita tergambar dia akan fail SPM, maknanya apa yang kita nampak kesenangan, enjoy yang sementara tu tidak menyebabkan kita jealous pun sedikit pun sebab kita tahu in the end natijah je bagaimana walaupun kalau kita kata fail SPM semua tu semua sebenarnya benda yang amat kecil lah compare dengan yang disebutkan oleh Allah di sini yang pergi ke neraka, na'udzubillah min zalik kan. Sedangkan orang yang kita mungkin nampak physically macam tengah bersusah dan sebagainya tu, tapi kerana mereka yang beriman dan takut kepada Allah dan melaksanakan suruhan Allah tu, ending place dia satu perkara yang calang-calang. So dan itulah yang terbaik, itu yang lebih baik kan. So kenapa kita nak jealous kepada orang yang tadi berbanding orang ini kan? Dalam kalau kita dah cover surah-surah Makiyah, shifting of paradigm ni banyak berlaku. Kalau kita perasan, kalau kita baca Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab kan, sebab Abu Lahab tu dia dalam masyarakat ketika itu masyarakat jahiliah ketika itu, orang yang ada sanjung tinggi, kerana itu pun namanya Abu Lahab. Tak tahu atau yang mendengar ni dah dengar ke kupasan terus surah Al-Masad tu kan. Tapi dia agak menarik lah kalau kita nak pergi, kalau just to refresh sedikit, kalau Abu Jahal, kita orang Islam panggil Abu Jahal, tetapi itu bukan panggilan asal dia kan. Mustahil lah member-member dia ataupun orang Quraisy tu panggil dia Abu Jahal, memang kena lempang lah kan, sebab kita tahu betapa gangsternya kan, tiba-tiba orang nak kata dia jahil. Panggilan dia Abul Hakam kan, orang yang bijaksana, tetapi dari sisi Islam kita tak acknowledge dia bijaksana, kita namanya tukar daripada Al-Hakam kepada Jahal kan, daripada Abu Al-Hakam kepada Abu Jahal. Tetapi Abu Lahab ni Allah tidak tukar nama dia, memang itulah panggilannya Abu Lahab. Tapi dalam Quran pun Allah actually sebut Tabbat Yada Abi Lahabin. Jadi takkanlah Allah meng-acknowledge kebanggaan manusia itu kan. Sedangkan Abu Jahal tu Allah tak acknowledge, ataupun Islam tak acknowledge, Nabi tak acknowledge, kata dia Al-Hakam, dia bijaksana. Dia dianggap jahil kerana pilihan dia tu kan. Tapi Abu Lahab ni agak menarik kan, bila Allah guna benda tu kan. Cumanya apa yang Allah buat dalam surah itu ialah Allah tukar mindset atau paradigm bila kita sebut nama Abu Lahab tu kan. Pernah dengar ke benda ni ke tak pernah? Sebab kalau kita tahu Lahab tu apa? Lahab tu macam percikan api kan. Api kalau kita buat unggun yang percikan ke atas kan. Kenapa dia panggil begitu? Kerana dia memang
orang yang antara orang yang paling macho lah ketika itu kan, tampan, macho dan lelaki yang hebat lah, from physical appearance Abu Lahab tu. So dia dipanggil dengan percikan api tu yang megah tu kan. Dan kalau kita tahu juga isteri dia dipanggil Ummu Jamil kan. Sebab dia tu macam kalau kita kata apa ni celebrity couple yang paling hot lah ketika tu kan, Abu Lahab dengan Ummu Jamil tu kita tahulah Jamil tu apa kan. Ni memang ratu cantik dengan lelaki yang macho ni kan. So celebrity couple yang paling hebat ketika tu. Tetapi surah ni menukarkan konotasi dan peredam orang bila melihat mereka lepas tu kan. Daripada Al-Lahab yang kita tengah buat api yang macho tu, Allah guna perkataan yang sama dalam surah Al-Lahab untuk gambarkan api yang membakar dia di neraka kan. So selepas tu bila orang panggil Abu Lahab, sebab Lahab tu percikan api tu kan, orang tak tergambar macho dia tu lagi dah, orang tergambar dia akan berana di neraka. So Allah tukar terus paradigm tanpa tukar nama tu, tapi Allah tukar kata apa mental picture bila namanya disebut. Dan Ummu Jamil tu pula Allah okay, boleh baca balik surah tu kan, maknanya dia sentiasa memegang-pegang dengan rantai dia tu. Allah bagi gambaran tak apa, di neraka nanti yang akan ikat leher dia itulah sabut yang macam ditarik, macam hamba abdi yang ditarik tu kan, dan sebagainya. So paradigm orang bila melihat orang tu, of course di dunia mereka masih sama, masih pasangan yang macho dan lawa begitu kan, tetapi Allah terus menukar, tak perlu jealous dengan mereka tu kan. Allah terus bagi gambaran mereka akan berana kat neraka nanti, kau nak jealous apa kan. So ada benda macam tu, banyak benda yang kalau kita baca surah Makiyah pasal akidah ni, banyak surah-surah yang begitu yang menyebabkan kita tidak akan lagi jealous, teringin dengan kehidupan mereka. Sebelum ni kita nampak dengan pandang kata mata jahiliah, nampaklah wah kan best kan, tetapi Allah tukar benda tu kan. So sama seperti ni. So kalau kita masih lagi macam jealous melihat kebendaan yang orang lain enjoy, maksudnya kita kena internalize lagi lah ayat-ayat yang menanam akidah dalam surah-surah, termasuk surah-surah Makiyah dalam Al-Quran. Kerana itu memang akan menyebabkan kita merdeka dari benda tu kan. Kita dah tak, yang kita jadi jealous ni, kita tengok figure-figure yang memang hebat berdakwah, wah banyak saham akhirat dia kan, banyak saham syurga tu kan, aku pun nak juga. Dia totally berubah dan dia akan mempengaruhi diri kita dalam keadaan yang amat besar sebenarnya. Selagi mana kita dihambat tengok orang kebendaan saja, kita susah nak move forward dalam dakwah ni. Golongan jahiliah tidak memahami hakikat yang menjadi titik tolak ataupun muntolak perjuangan da'i Islam ini. Bila cakap titik tolak ni, macam Anda cakap tadi lah. So kalau kita dapat pergi ke that level of akidah yang menyebabkan cara pandang kita kepada manusia dan benda di dunia ni berbeza, susah kita nak ada titik tolak yang hebat sebab kita sentiasa rasa penat dengan dakwah ni, rasa macam tak berbaloi, rasa orang lain yang enjoy tu lagi best. Once kita berubah, kita jadi lain. Kita macam kita tengok orang yang berjaya membina orang tu lah yang macam saham dia banyak beranak pinak pula dia punya saham dia tu, wah aku pun nak, dan sebagainya. So our world will totally be different after that. So harapnya kalau kita belum ada akidah dan perasaan sebegitu, carilah sampai kita ada, sebab itu titik tolak yang penting untuk da'i Islam, seperti yang disebut kat sini. Kat sini dia kata orang jahiliah memang tak faham benda ni. Mereka lalu memburu, mengusir dan menindas mereka. Tetapi akhirnya mereka rugi di pusingan terakhir kerana melanggar fitrah Allah pada diri da'i Islam yang menyeru manusia kepada Allah. Kedua-dua hakikat ini dari aspek lain sebagai bayangan kepada kemerdekaan dan harapan. Kemerdekaan membebaskan da'i dari beban rasa tamak kepada dunia, manakala harapan itu mendorong mereka untuk berkorban. Ini antara benda yang Anda sebut juga tadi lah. Dan tamak kepada dunia ni masih akan ada selagi mana kita teruja dengan dunia. Begitulah. So harapnya kita berjaya pergi beyond that, insyaAllah. Kamu boleh berkata kepada kedua-dua hakikat itu adalah hasil dari kemerdekaan dan pengharapan. Sekiranya kamu mahu, kamu juga boleh mengatakan bahawa ada 4 ciri, iaitu kemerdekaan, harapan dan 2 ciri di atas. Tetapi anggapan itu kurang tepat. Bagi perbincangan selanjutnya akan diterangkan tauladan demi tauladan yang terdapat di dalam sejarah dakwah para da'i.
Masuk kepada subtopik beberapa pengajaran dari seorang Hakim Al-Zubairi. Sejarah mana-mana gerakan tidak pernah dipenuhi dengan teladan sebaik sejarah gerakan Islam dahulu dan sekarang, kerana terlalu banyak sebahagian darinya telah tersembunyi dari pengetahuan generasi baru umat Islam. Okey. Dan kadang-kadang kita pun bila kita baca figure-figure yang di highlight dalam buku ni pun kadang-kadang kita pun tak familiar kan. Siapa ni kan? So kadang-kala contoh tauladan yang tersembunyi itu lebih baik, lebih indah dan lebih gemilang dari yang diketahui orang. Ini terbukti melalui kisah seorang da'i yang juga merupakan seorang hakim bernama Muhammad Mahmud Al-Zubairi rahimahullah, di mana segala kata-katanya dibuktikan oleh sejarah hidupnya yang praktikal dan jihad di jalan Allah. Okay, dia nak introduce kita dengan figure ni, Muhammad Mahmud Al-Zubairi. Beliau dibesarkan di dalam warisan pusaka iman dan hikmah Yaman yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada footnote guys. Beliau berazam untuk melakukan islah dan memperbaiki masyarakat. Beliau bangkit bersama sahabat-sahabatnya pada tahun 1948 Masihi. Usaha kebangkitan beliau ini bukan kerana dendam atau inginkan kuasa, tetapi beliau berpandangan jauh dan merasai mesti ada perubahan yang memelihara Yaman di tangan Islam sebelum negeri itu jatuh di tangan mereka yang bertaklid kepada pemimpin yang lari dari Islam dan menjadi boneka jahiliah. Namun, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala di luar perhitungan Al-Zubairi dan dengan sahabat-sahabatnya. Beliau terpaksa berhijrah dari satu negeri ke satu negeri sebagai pelarian politik. Walaupun usaha beliau gagal dan terlepas peluang, tetapi beliau tetap merasai kemerdekaan dalam dirinya. Beliau berbangga dengan kemerdekaan itu dengan berkata, "Ambillah seluruh duniamu dan tinggalkanlah hatiku. Dalam keadaan bebas dan biarlah aku keseorangan mengembara. Sesungguhnya kerajaan aku lebih besar dari kerajaan kamu. Sekalipun kamu melihatku bagai seorang pengembara dihalang." Okey. So itu dia punya lafaz dia, kata-kata dia dalam keadaan, kalau kita tengok physically dia macam pelarian, bukan macam pelarian, memang pelarian lah kot dalam konteks kan, terpaksa lari ke satu negeri, tetapi dia rasa merdeka, dan sebab dia tahu dia di mana dan orang lain itu di mana, di sisi Allah especially. Bagaimana kita kan? Sesungguhnya kerajaan hatinya yang merdeka lebih besar jika dibandingkan dengan seluruh kerajaan di muka bumi yang dibangunkan atas penipuan atau kerajaan yang mengambil alih kerajaan pertama, tetapi sama dahsyat dan hanya menyalahguna kata-kata revolusi. Ini dipetik contoh-contoh realiti yang ada lah. Rasa megah Al-Zubairi tidak dapat diungkapkan oleh baris-baris ayat buku ini. Ia adalah rasa megah da'i Islam lebih dari kemerdekaan hati sahaja. Bahkan, ia adalah perjanjian ataupun bai'ah untuk bekerja dan beramal yang diungkapkan dalam bahasa da'i. Da'i Islam dalam janji mereka mencontohi Ja'far Al-Khudri Al-Baghdadi yang telah menggariskan sunnah kesetiaan ketika dia berkata, "Aku tidak mungkin sekali-kali mengikat diri berjanji kepada Allah dengan satu janji lalu aku mungkirinya. Tak mungkin aku ikat janji dengan Allah dan mungkirinya." Dengan jiwa sedemikianlah Al-Zubairi, sastrawan unggul negeri Yaman itu, bersedia sebagaimana kesediaan seorang yang berjiwa merdeka, digerakkan oleh harapan melampaui sempadan negeri dan memandang remeh segala ujian dan tribulasi. Okey. Kita sebenarnya dah sampai kepada bab yang kalau kita skip bab-bab yang terdahulu, dia jadi super heavy lah. Dan dia memang still heavy pun apa yang disebut kat sini, tetapi dia telah terbina dengan bab-bab yang terdahulu, dan hopefully insyaAllah kita
telah menjiwailah antara bab-bab yang kita sebut sebelum ni kan. Sebab otherwise kalau tiba-tiba cerita pengorbanan demi pengorbanan ni tanpa kita settle dulu semua bab-bab yang sebelum ni, memang jiwa kita tak sedia tau. Macam wah, kenapa berat sangat ni kan. So sebab tu Islam pun tak turun begitu kan. Dia tak turun tiba-tiba turun surah-surah yang menyuruh berjihad, mujahadah dan sebagainya. Dia turun syurga dulu, neraka dulu, syukur kepada Allah dan sebagainya. So benda tu sebenarnya yang menyebabkan bila datang cabaran after cabaran, mujahadah after mujahadah, kita mampu menanganinya kan. So sama dengan kat sini. So hopefully kita betul-betul dah internalize bab-bab yang sebelum ini. 4 sifat itulah yang memberikannya kesabaran di waktu yang perlukan kesabaran dan memberikan kecekalan untuk menyeru dakwah Islam ketika saat perlukan usaha dan amal. Lalu semasa menjawab jawatan Menteri Pendidikan setelah terjadinya revolusi pada tahun 1960-an, beliau mengasaskan Parti Islam di Yaman yang sedang gawat dengan pertarungan aliran pemikiran. Ini mengakibatkan beliau ditembak dengan peluru di dadanya dan menjadi pahlawan Islam yang syahid di jalan Allah, insya-Allah. Okey. So itu bagaimana kehidupannya berakhir. Dan kalau kita tahu kisah pengasas Ikhwan, yakni Hasan Al-Banna pun ada similariti di situ. Mereka menyangka bahawa peluru itu akan memadamkan usaha beliau ini. Sebaliknya, peluru yang menembusi dadanya itu merupakan titik bermulanya kebangkitan kesedaran Islam yang mampu mengembalikan kebahagiaan di Yaman yang menangisi pemergiannya. Itulah kan. So sebab dia balik kepada poin yang awal tadi. Orang yang melihat dunia ni, dia akan nampak macam bila ada kebangkitan Islam semua, dia tembak je lah kan. Dan berakhirnya riwayat seorang tu habislah kan. Dia telah mati. Tetapi bagi mereka yang melihat dan perspektif yang amat berbeza, pada dia sendiri dia syahid, alhamdulillah dia masuk syurga. Dan gagasan yang dibawa pula tidak mati kan, dan tidak akan mati, dia akan berterusan. Apatah lagi peristiwa kematiannya itu juga yang menjadikan lonjakan yang seterusnya. Kalau kita biasa dengan hadis yang menceritakan gulam dakwah tu kan, similar kat situ maksudnya kan raja tu nak bunuh dia macam-macam cara, sampai akhirnya bila dia kata kalau nak bunuh dia dengan cara itu kan. Pernah dengar kot insya-Allah hadis ni kan. Dia panah dengan sebut dengan nama Tuhan Ghulam ni kan. Dan itu menjadi titik tolak semua orang beriman kan. So interesting question untuk kita. Sekiranya kita diberi pilihan, sekiranya option tu ada kalau Allah bagi kita, okey, nak tak mati di jalan Allah ni, dan disebabkan itu dakwah berkembang ke apa kan, tapi sanggup tak mati tu kan. It's an interesting question kalau kita tanya dalam-dalam dengan diri kita kan. Kalau kita rasa macam, kalau kita macam kita yakin syahid tu pergi ke syurga, kita yakin itu juga akan menyebabkan Islam tu berkembang sehingga orang dapat hidayah, kalau itu janjinya, dan maknanya saham kita berganda-ganda kat situ. Nothing will hold us back than grabbing the opportunity. Betul tak? Macam apa lagi yang kita nak? Itu memang dah lumayan, sehabis lumayan Tapi kalau kita tanya diri kita betul, kadang-kadang kita memang akan ada reservation kan, macam aku masih nak hidup lagi kan. So that's how, kata apa itu kita sendirilah boleh judge diri kita sejauh mana akidah kita terhadap akhirat tu begitu utuh kan. Kalau kita yakin sesungguh-sungguh keyakinan, mati di situ ke syurga, logiknya tak ada reason untuk kita tahu aku nak enjoy dunia lagi lama sikit kan. Why? What's apa manfaat benda tu kan. So logiknya kita boleh faham insya-Allah, tetapi hatinya kita sendiri boleh bertanya kepada hati kita dan hopefully kita berusaha lah kepada hakikat itu sebab seperti yang pernah sebut dalam sesi sebelum ni bila anak tiba-tiba hidup anak ni mencecah 40 tahun, tiba-tiba macam tiba-tiba maut tu jadi macam real kan. Macam inilah umur yang selama ni aku pandang orang yang umur mendekati kematian ni. Sebab selama hidup sampai umur 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita rasa macam muda lagi kan.
40 tahun tu baru. Dah 40 tahun, astagfirullahalazim. Apa yang aku dah buat dengan hidup ni kan. So harapnya kalau ada dengar ni yang muda-muda lagi, kita tak tertipu dengan itulah. Maknanya dari awal. Dan apatah lagi, kita sebenarnya kalau kita sentiasa tengok berita dan sebagainya, ataupun dengar cerita sahabat-sahabat kita, ramai sebenarnya yang telah pergi menemui Allah dalam umur yang actually agak muda. So tidak ada jaminan pun kita boleh bertemu dengan esok. So kalau ada opportunity untuk grab sebegini kan, maksudnya menjadi orang yang betul-betul, kalau kita mati dalam perjalanan tu pun insya-Allah sungguh-sungguh syurga tu menanti kita. Apa sebab untuk kita tidak grab perkara tersebut Okey, ni seperti yang anda sebutkan tadi, ada slide yang lepas ni kehitaman lah sebab tak sempat nak dilengkapkan dan tak perasan semalam, tak teringat yang tak habis slide ni. Tapi hopefully still boleh capture the point Subtopik yang seterusnya, kesungguhan untuk menjual diri di jalan Allah. Adakah kamu sangkakan bahawa Hakim Al-Zubairi tidak tahu bahawa tampilnya itu akan menyebabkan peluru menembusi dadanya? Ini mungkin satu soalan yang kita boleh tanya. Dalam kes tu, kalau kita tahu episod tu berlaku, dia tak tahu ke? Kenapa dia buat benda tu kan? Kenapa dia buat juga parti Islam dia tu? Dia tak tahu ke kalau dia buat macam tu, ada orang tak puas hati dan mungkin dia akan ditembak? Dia tak tahu ke? Tidak sama sekali. Tidak sekali-kali. Beliau cukup sedar risikonya. Tetapi Yaman ingin menjadikannya contoh dan tauladan bagi da'i. Itulah sunnah dan gaya hidup da'i Islam. Cintakan syahid dan mati fi sabilillah. Kan? Sama juga kalau kita tanya, Hasan al-Banna takkan tak tahu bahayanya dia buat benda tu. Ar-Rasul SAW pun bila Allah suruh dia declare dakwah secara terbuka kan, takkan tak tahu kalau dia buat macam tu apa akan jadi lepas tu. Tahu kan, bukan isunya tak tahu, tetapi itulah dia perjalanan dakwah. Itulah yang diajar oleh Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu ketika beliau menyifatkan tentera-tentera yang bersama-sama dengan beliau untuk membukit Iraq. Sifat ini menjadi ciri dan prasyarat kepada da'i pada setiap generasi. Beliau berkata kepada tentera Parsi, sesungguhnya aku membawa datang kepada kamu satu kaum yang lebih cinta kepada kematian daripada kecintaan kamu kepada hidup. Ini kata-kata yang hebat lah kan? Dan dia memberi gambaran apa yang bakal berlaku seterusnya. Sebab tentera Parsi itu memang dia nak hidup kan, kecintaan kepada hidup tu tinggi lah, siapa yang nak mati kan. Tetapi declaration Khalid Al-Walid lah, tentera aku ni dia lebih cinta kepada kematian, lebih tinggi daripada kamu cinta nak hidup tu kan. So itulah dia benchmark Begitu juga puisi yang digubah oleh Abdullah bin Al-Mubarak, pemimpin ahli hadis dan pahlawan jihad. Beliau sentiasa mengungkapkan kedua rangkap tersebut ketika keluar ke medan. Kebencian pada kehidupan dan ketakutan kepada Allah mengeluarkan daku ke medan jihad dan menjual diriku dengan harga yang tidak ternilai. Sesungguhnya aku telah menimbang apa yang kekal dengan apa yang fana. Demi Allah, sesuatu yang kekal tidak dapat ditandingi oleh sesuatu yang fana. Again, reinforcement of apa yang anda telah sebut tadi. Harapnya benda ni membekas pada diri kita lah Dan the challenge is sebenarnya kita dengar benda-benda ni, mungkinlah kalau kita kat ni sejam setengah pada pagi Sabtu ni kan. Tapi habis je debat ni, lepas ni kita akan sentiasa bombarded dengan reminder kepada keduniaan tu berterusan Especially kalau orang yang banyak tengok TV dan semua. Sebab iklan-iklan semua iklan dunia kan. Kita tengok billboard, kita tengok iklan dan sebagainya. Dunia gadget, apalah, kebendaan apa semua kan. Constant. Kita diingatkan balik pada ini semua tak kekal. Akhirat tu kekal tu. Kadang-kadang sekarang ni baik-baik pun usrah sekali seminggu kan. Daurah sekali sebulan contohnya lah. So betapa tak balance benda tu kan. So memang dia akan jadi, sebab tu susah especially kalau kita tak ada harian kita yang tilawah dan tadabbur kan. Kadang-kadang kita tilawah saja tak sempat tadabbur.
So kita tak dapat benda ni, sebab benda ni perlu dapat point tu kan, macam apa yang Allah cuba cakap ni. So dapat reminder berterusan. So benda ni critical sebab selagi mana kita tidak escape reality tu, kita akan terjerat sebab minda kita akan terjajah dengan bombardment of iklan ataupun tarik reminder keduniaan tu. So kita kena sentiasa di-remind oleh benda sebegini. So harapnya kalau kita ada constant untuk diri kita sendiri, tadabbur diri kita sendiri, apatah lagi kalau kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memang hidupnya begini dan sebagainya, then kita akan shift, kita akan sentiasa nampak kan, benda-benda yang kekal dan sebagainya itu yang menjadi benda yang dominan dalam diri kita, insyaAllah. So tu penting lah. Satu big question juga kalau kita ambil contoh reality lah kan. So anak-anak dah berumah tangga kan, kadang-kadang anak-anak aku kat luar bilik ni kan, dia orang lebih banyak di-remind oleh dunia ke atau bagaimana so itu pun juga satu benda yang mencabar lah kalau kita fikirkan. Wallahu alam. Tu antara benda yang kita kena fikirkan. Sejauh mana kita terkesan dengan apa yang kekal seperti yang disebut dalam puisi Abdullah Al-Mubarak ini. Sebab if it becomes to that point, dia dah no comparison lah. Macam nak tak syurga yang kekal dengan ataupun nak dunia yang temporary, dia tak perlu satu saat pun kita kata nak yang tu kan. Tetapi kita hakikatnya sekarang bukan tak nak syurga ni, tapi dunia ni pun susah juga nak lepas ni. Dia gitu kan. Kenapa jadi gitu Okey, part yang seterusnya. Jangan sibuklah dengan kerja tak guna. Turahat. Wallah alam apa bahasa Arab asal statement ni, sebab ni copy paste daripada topik ni. Tapi tak apa. Jangan sibuklah dengan kerja tak guna. Turahat tu wallah alam apa benda. Demikianlah kamu para da'i. Ia sentiasa berkembang dan subur. Setiap generasi menambah istilah-istilah baru ciri mereka. Setengah mereka meletakkan perkataan kemerdekaan. Jadilah kamu selama-lamanya orang yang merdeka yang tidak tunduk. Yang lain akan menambah perkataan harapan. Esok milik kita. Kemudian yang ketiga menambah. Agama Allah itulah tanah air kita. Dan kami memandang remeh segala ujian, mihnah dan tribulasi. Sebelum mereka pula, Khalid telah meletakkan ungkapan. Mereka sangat inginkan kematian. Dan Ibnu Al-Mubarak pula menambah, menjual diri. Al-Zahid Urwaim pula memberi satu istilah lain ketika diminta nasihat oleh sahabatnya. Beliau berkata, ia adalah pengorbanan jiwa. Kalau tidak, maknanya kamu menyibukkan diri dengan kerja tak guna. Itu yang dibayangkan kerja tak guna tu kan. Janganlah kita sibukkan diri dengan kerja tak guna. Kerja tak guna ni apa kalau besok kat sini? Kalau kita tidak mengorbankan jiwa kita atau menjualkan diri kita kepada Allah seperti yang disebutkan tadi. Demi Allah, demikianlah gaya hidup da'i. Subhanallah. Umat ini tidak mungkin akan kembali semula kepada Islamnya kecuali dengan adanya dakwah yang ditegakkan asasnya pada pengorbanan jiwa. Jika tidak, ia hanya tinggal angan-angan kosong. Dengan mengharapkan pemimpin kufur dan jahiliah akan mendengar nasihat dan diplomasi. Itu semua hanya kerja tak guna, vanity, farce dan sia-sia. Ada benda-benda yang ditranslate dalam word yang bukan bahasa Melayu. Mungkin kerana itu lebih jelas. Tapi Allah Alam pun susah nak explain apa. Kalau kita faham lah kan. Apakah vanity dan farce itu Dengarlah laungan suara Ibnu Al-Jauzi di pantai Dajlah di Baghdad. Langkah pertama di jalan ini ialah pengorbanan jiwa. Ini adalah serius. Siapakah yang hendak melaluinya? Ada yang semangat ke? Saya kan? Ataupun kan? Besar pengorbanan tu kan? Sentiasa ada generasi pemuda yang berseri-seri wajahnya di segenap pelusuk muka bumi Islam menyahut seruan Ibnu Al-Jauzi ini dan berkata, kamilah yang akan mengikutinya. Kan? Kalau kita tadabbur Quran, again, anak-anak suka relate dengan tadabbur Quran sebab sepatutnya itu kita sentiasa buat setiap hari dan sepatutnya kita terkesan dengan poin-poin tadabbur dalam Al-Quran.
Gambaran kat sini tergambar berkali-kali dalam Quran. Contohnya kan, macam apa ya, bila Hawariyun respon kan, qalul hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifah, seterusnya kan. Maksudnya respon mereka kan, bila dia tanya siapakah pembantu Allah kan, nahnu ansarullah kan, dan sebagainya. So dia menggambarkan sahutan itu sahutan tu kan. So kat sini kata siapa bersama kan. So digambarkan banyak pemuda-pemuda di seluruh bumi Islam ni yang menyahut ni. Kamilah yang akan mengikut ni. So persoalan kepada kita menyahut tak? Kita sanggup tak menyahut tu kan? Sejauh mana kita tergerak terus untuk menyahut? Itu benchmark yang kita boleh tanya diri kita sendiri kan? Engkau telah menyampaikan dakwah dan kami menjadi saksi. Engkau telah menyampaikan kepada kami, daripada kami. Kami telah menggabungkan diri ke dalam jamaah. Kami tidak lagi membuat tindakan sendiri berkecelaruan. Inilah dia roh dan jiwa. Ambil dan letakkannya di bawah perencanaan teratur. Kami serahkan jiwa kami pada bila-bila masa sahaja yang dikehendaki. Hanya ever ready untuk deployment, untuk dakwah. Okay. Itu gambarannya lah. InsyaAllah. So kalau dia tertanya pasal jemaah ke apa, dalam bab-bab yang sebelum ni kita dah establish kenapa dakwah ni memerlukan jemaah dan sebagainya kan. So bila orang yang menggabungkan diri, meletakkan diri di dalam satu-satu jemaah, kalau dalam konteks ini jemaah dakwah ikhwan tu sendiri, hakikatnya dia telah merelakan dirinya untuk disusun lah oleh jemaah. Jemaah kata okey, awak berdakwah kat sana, awak buat kerja ni kan, so okey kan. So itulah maksudnya yang disebut kat sini, dah apa orang kata, dah merelakan diri kita untuk penyusunan dakwah kan. Kebanyakan kita, kalau yang konon-konon kita kata kita bersama dengan gerakan Islam pun, mungkin belum sampai level tu kan. Mungkin macam terpaksa dipujuk kan, bolehlah tolonglah buat benda ni kan. Dia masih level memujuk, mengharapkan kita okey, tolong kan. Tapi kalau kita kata level deployment tu kan, kalau bahasa Arabnya tauzif dia level macam kalau kita kata, kalau dalam pekerjaan kita sekarang macam askar, to extent doktor, guru kan. Maksudnya dia deploy lah, maknanya awak bertugas di sana, di sana lah ceritanya kan. Dia bukan macam boleh tak minta tolong sikit boleh tak sana tak ada orang tu, dia tidak begitu itu isu deployment So askar apatah lagi lah, kalau macam tu memang tak jadi kerja lah kan. Boleh tak awak serang kat belah sana kan? Macam susah dia tak begitu dia macam squad A pergi sana, squad B pergi sana kan. Dia we are ever ready for penyusunan yang diperlukan, dan bahaya menanti, so be it kan. That's part of apa yang kita telah accept sebagai perjuangan itu kan. So da'i pun sepatutnya begitu. Di zaman Suran Ibnu Al-Jauzi dan Ruaim itu disambut pula di sebelah barat oleh lidah Lisan ad-Din bin Al-Khatib dengan menegaskan, ya, sesungguhnya jalan umat ini dibina di atas pengorbanan jiwa. Seorang da'i yang low profile, generasi pertama, menamakannya jalan ini jalan titisan darah. Beliau tidaklah mempunyai apa-apa ijazah di mana-mana universiti dan namanya tidaklah masyhur. Namun beliau berkata kepada pemimpinnya dengan kata-kata yang penuh keimanan, sesungguhnya titisan darah masih mahal bagi umat Islam. Selagi mana mereka menganggap titisan darah itu mahal, mereka tidak akan sampai ke mana. Kerana harga kemuliaan dan kemerdekaan hanya dapat dibayar dengan titisan darah. Sekarang ni masih wujud tak nasyid-nasyid yang, tak tahulah, yang dengar ni family ke? Macam kalau zaman anak kecil-kecil tu ada nasyid apa, macam Islam yang telah berkembang. Kalau pernah dengar nasyid tu, dan dalam beat-beat dia kan, macam menggambarkan benda-benda macam ni macam apa lupa pula dia punya beat-beat tu kan. Kembangnya itu telah dipagari oleh para mujtahid dan mujahid. Tak ingatlah apa dia punya beat tu, tapi maksudnya actually menggambarkan Islam tu berkembang
dengan syuhada. Islam tu berkembang dengan titisan peluh dan darah kan, dan sebagainya. Maknanya that's how it is. Bukan kita kata kita ngada-ngada nak melukakan diri ke apa kan, tapi nak katanya sunnatullahnya begitu. Selagi mana pejuang-pejuang itu tidak ready untuk pengorbanan level yang bukan calang-calang, selagi itulah Islam tu tidak akan melonjak ke level yang tertinggi kan. Itu kita boleh tengok dalam sirah, obviously. So the very question is, sebab Allah, bila Allah telah janjikan Islam ini akan kembali berada di puncak, kefahaman kita ialah dengan janji itu juga bermaksud pasti akan ada orang yang akan membawanya ke puncak. Sebab Islam ni bukan agama magic yang Allah boleh jadikan tiba-tiba dia naik, tiba-tiba semua orang jadi beriman. Tetapi nature-nya, sunnatullahnya, semua cerita para anbiya bukan begitu. Maksudnya akan ada orang yang berjuang dan membawa Islam kembali ke puncak. Dan mereka adalah golongan yang for sure sanggup berkorban untuk itu kan. The only question untuk kita ialah, sebab benda tu telah dijamin, kita buat kerja tak buat kerja, itu akan berlaku insya-Allah. The only question untuk kita ialah, kita nak be part of it or no. Kita nak tertera nama kita di sisi Allah sebagai orang yang berjuang untuk menjadikan benda tu reality, ataupun kita hanya buat kerja sia-sia di tepi kan. Na'udzubillah min zalik. Demikian kuat dan indahnya bahasa apabila datangnya dari lidah yang benar, sekalipun pengucapnya tidak mengenali sastrawan Al-Jarni ataupun Al-Jahiz. Anda pun tak kenal siapa ni, tapi anda rasa dalam konteks yang ditulisnya orang kenal lah kot ni orang ni kan. Itulah ketegasan dan keberanian menurut Muhammad Iqbal, di mana kedua-duanya digabungkan di dalam satu rangkap puisi. Seorang mukmin itu menjadi tegas apabila melihat kebatilan itu melampaui batas, dan berani di dalam menghadapi setiap pertarungan. Itulah pengorbanan yang dikatakan oleh Walid Al-Aqzami. Macam mana nak baca dia? Itulah Islam, menuntut pengorbanan. Seorang da'i telah menukilkan kata-kata di dalam puisinya, ingin menyatakan bahawa keagungan itu tidak mungkin tegak jika hanya hidup untuk nafsu. Sesungguhnya jiwa ini meredai Islam sebagai agamanya. Andainya dia duduk berdiam diri dan puas hati, atau melihat Islam ini terhina di muka bumi ini, dan jiwanya mencintai kehidupan dunia yang fana ini, dia tidak tergolong di kalangan umat Islam yang agung. Itu kata-kata nukilan dia lah. Dan hopefully kita tak tergolong lah dalam orang yang berpuas hati dan terperangkap dalam dunia yang fana ni. Seorang da'i yang faqih menghimpunkan semua istilah itu di dalam satu fatwa fiqhiyah yang jelas, jauh sekali dari emosional. Kata beliau, tugas amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah yang wajib ada dalam umat Islam. Tetapi sekiranya pemerintah itu zalim, melampau, serta tidak mahu mendengar nasihat sehingga ke peringkat membunuh siapa yang memberi nasihat, serta menyuruh dia membuat kebaikan dan melarang dia dari kemungkaran, maka pada ketika itu kefarduan itu gugur dari seorang individu. Tetapi tugas ini tidak gugur dari ummah. Walau bagaimanapun digalakkan kepada individu melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini, sekalipun dia akan dibunuh. Faham ke ni? Ini perbincangan fiqah perbincangan fiqah. Fiqah ni dia berkenaan dengan hukum lah, so kita kata wajib, sunat, halal, haram dan sebagainya. So disebut okey, secara asalnya dakwah ni fardu kifayah, amar ma'ruf nahi munkar ni fardu kifayah. Dan kita dah bincang sebelum ni fardu kifayah maksudnya apa kan, implikasinya apa. Tapi dia kata ada pengecualian, maknanya ni kes darurat lah ni, bila dalam fiqah memang ada begitu kan. Bila darurat hukum jadi berbeza. Tapi bila ada pemimpin zalim sehingga level kalau dia nampak, oh kau buat kerja ni, aku bunuh kan. So kat situ dia kata kefarduan ni gugur. Maksudnya dah tak jadi fardu, maknanya tak berdosa lah kalau kita tak buat, sebab kalau kita buat memang akan dibunuh. Tapi disebabkan sini, tapi tugas tu taklah gugur daripada umat as a whole. Dia gugur pada orang yang memang menghadapi bahaya itu secara real saja. Tetapi dia kata walaupun kat situ hujungnya kaedah fiqh ni still kata, tapi walaupun dah tak fardu untuk individu tadi, tapi masih digalakkan untuk dia terus buat
walaupun in the end dia akan dibunuh. Tu kaedah fiqh yang disebut kat sini lah. Wallahu alam. Ini telah dijelaskan oleh hadis yang bermaksud penghulu seluruh para syuhada ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan lelaki yang mengucapkan kata-kata yang benar kepada pemerintah yang zalim lalu dia dibunuh. Hadis riwayat Tabrani. Okey. So faham kot kat situ Maksudnya ni level bukan calang-calang lah ni. Orang yang memilih untuk still kata-kata yang benar kepada pemerintah walaupun lepas tu dia dibunuh oleh pemerintah tersebut. Dapat difahamkan dan dari hadis ini digalakkan menyuruh pihak berkuasa yang zalim kepada ma'ruf dan melarangnya dari mungkar, sekalipun membawa kepada dibunuh. Perbuatan sedemikian bukanlah bererti dia mencampakkan diri dia dalam kebinasaan, sebab kita tahu dia tidak termasuk dalam pengertian yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran yang bermaksud janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. So kat sini nak dihujahkan, okey, kes ni taklah masuk dalam konteks tu. Dia bukanlah actually mencampakkan diri dalam kebinasaan. Syahid di jalan Allah bukanlah satu kebinasaan. Itulah sebahagian dari bentuk jihad. Nak letak in konteks lah ni. Ayat tu bila Allah kata janganlah campak kamu dalam kebinasaan, bukanlah maksudnya syahid tu kebinasaan kan. So sahabat yang kejar syahid tu, kenapa dia kejar kebinasaan? Tak, itu bukan kebinasaan. Itu satu kemuliaan sebenarnya. Kebinasaan ni yang kes-kes yang kita tak tentu pasal ni kan. Pergi buat kerja yang tak tentu pasal, tak ada sebab musabab, tapi risiko dia menyebabkan kita mati kat situ tak pasal-pasal. Apa yang kamu campakkan diri kamu kena kebinasaan tu kan? So kalau orang buat daredevil punya action ke dan sebagainya kan, orang kalau zaman-zaman sekarang ni, kalau kita kata dare ataupun apa dipanggil dah, benda-benda yang macam tu lah, ia akan menguatkan semangat orang yang benar, melemahkan kebatilan dan menghalang mereka melakukan kezaliman. Pengertian ini amat sesuai dipraktikkan oleh para mujahidin dan umat Islam. Syariat Islam juga menggalakkannya. Okey. 3 peringkat. Fatwa-fatwa himpunan istilah dan kamus da'i dalam kamus da'i, kemaraan mengharungi bahaya di jalan dakwah, tauladan dari Yaman dan puluhan tauladan para ulama dan da'i Islam dulu dan sekarang itu. So all of these stories sebenarnya bukanlah satu tindakan gopoh tanpa berfikir. This can be a question yang kita kena tertanya. Dia ni tak fikir panjang ke? Kan dia mati tu. That's a valid question. Tetapi ini semua sebenarnya memantapkan satu fasal dalam Undang-Undang Tarbiyah Harakiyah bagi kaedah sulbah. Tajuknya, menanamkan rasa sedia dan menjelaskan beban perjalanan sejak dari permulaan lagi. Faham ke tu? Kenapa bila kita dah ceritakan cerita ni pun, maybe bukanlah kita expect esok terus jadi to the benchmark yang tadi tu kan. Tetapi perjalanan dakwah kita yang panjang ni bermula dengan kita actually clear. Itulah realiti tuntutannya. Biasa dengar tak? Orang kata jalan ini tidak dihamparkan dengan permadani merah. Itu mind setting lah tu. Maksudnya nak embark on this journey is not going to be easy. It will have its own difficulties kan. So you want to go for it. So itu mind setting awal yang perlu ada. Tapi saya nak pernah sebut dalam salah satu sisi yang lepas macam kata-kata jalan ini tak dihamparkan dengan permadani merah ni pun dah tak valid untuk kita. Kita pun tak rasa apa-apa. So what? Permadani apa pun aku tak kisah kan. Tapi mafhum dia hilang. So kita, sebab tu anda kata itu, kita kena reword dalam bahasa kita yang kita really feel it kan. Jalan ini tidak dibentangkan dengan hujung minggu yang lepak kan. yang free kan. Memang kita sentiasa bekerja. Baru nak ke ni kan. So that mind setting yang tu penting di awal. Maksudnya kalau nak masuk Islam tu pun bukan kita prevent, maknanya dia perlu faham maksudnya this journey require us to actually put into the effort, mujahadah dan sebagainya. Perlunya persediaan jiwa untuk mengorbankan nyawa dan titesan darah ketika diperlukan. Dakwah bukanlah persatuan kebajikan yang hanya berpuas hati dengan sedikit pengorbanan. How many of us have this?
pernah disoal sebegini. Sejauh mana awak nak ready apa? Sebab kadang-kadang kita sekarang ialah dakwah kata apa ya? Image gerakan dakwah sekarang kebanyakannya ialah persatuan kebajikan dan sebagainya. Dan of course, kenapa? Sebab itu antara benda yang kita kena buat sebagai gerakan dakwah. Jaga kebajikan orang, bantu orang dan sebagainya. Tetapi kalau itu sahaja, dia tak perlulah sampai pengorbanan tinggi banyak mana pun kan sebenarnya. Sampai kita cakap pasal jiwa dan tirisan darah kan. Dia mungkin korbankan waktu, duit sikit dan sebagainya. So kita kena clear what journey are we taking about here, right? Perlu persediaan untuk penat lelah setiap hari. Perjalanan dakwah adalah panjang sebelum sampai ke matlamat. Tidak cukup dengan bertepuk tangan dalam perhimpunan dan memuji ucapan dan pidato. So these are all the misconception dan orang join sebab itu. Harapnya okey, boleh ke? Boleh terima semua benda ni sejiwanya sebab it's quite on piling. Kena ready untuk syahid dan sebagainya. So all of this, dia satu benda lah. Sebelum kita mulakan perjalanan ni memang benda ni kena clear. Otherwise bila sampai kepada persimpangan-persimpangan tersebut aduh, kenapa lah macam ni, kenapa? Kita akan jadi macam tu. Kalau kita dah tahu dari awal, kita tanya tak? Dah expect lah kan? Memanglah inilah jalannya. Kan macam kata apa, aku nak excel dalam study aku. Lepas tu kena study, kena sini. Ya Allah, kenapa kena study banyak-banyak ni kan? Tak, ni itulah dia kan. Takkan tak faham pula. Macam kata nak macam tu kan. Aku nak jadi doktor pakar ke apa kan. Kena hafal banyak pula organ-organ ni kan. Dah, takkan tak faham kot. Maksudnya itulah part of the puzzle, the package dia kan. So similarly, kalau orang jadi askar kan, merungut-rungut pula, kenapa tiap-tiap hari kena kawat kan? Apa hal pula kan? That's part of the journey. So similarly here, jalan dakwah ni, so ada orang kata macam ni, dia kata, kalau anda rasa masih sayang dunia, masih tak nak spend banyak masa untuk berkorban dan semuanya, tak perlulah masuk dakwah sebenarnya. Itu wallahualam, dia berkesan tak sebab itu percubaan untuk reverse psychology lah sebenarnya. Tetapi but hakikatnya begitu. Of course cerita beban-beban ni dia tak datang tak semena-mena kan. Kita bukannya pergi nak tak join dakwah. Nak tak tahu kan, jalan dia susah, kena berkorban sebanyak masa. Tak apa, tak jadilah kan. Dia bukan begitu. Dia memang orang MLM pun faham benda ni. Siapa pernah kena approach dengan MLM kan? Dia cerita duit dulu sampai kita mati duitan. Wah, nak duit. Okey, kena tebalkan muka sikit lah jumpa orang. Tak apa nak duit kan. So kalau dia awal cerita, nak tak join apa? Join tebalkan muka jumpa orang semua. Tak payah buat apa kan. So beban tu tak datang dulu. Dia datang setelah kita teruja dengan ganjarannya. Similarly dengan Islam, kita dah teruja dengan syurga apa semua tu, then datang benda ni. So hopefully, kalau kita terasa amat berat ni, hopefully lepas ni kita reverse on our own benda-benda yang menyebabkan kita amat terpaut balik dengan syurga. Then insyaAllah kita akan ready dengan benda ni. Berkorban, let's do this kan. Aku still nak syurga kan. Jalan dia perlu berkorbanan, aku ready. Dia begitu insyaAllah. Anda pernah suggest sebelum ni dan Anda still suggest, sebab Anda suka benda ni lah. Maknanya kumpulkan semua ayat-ayat pasal syurga dan Quran, ayat-ayat tu untuk personal dan ulang benda tu. Sebab itu kalau Anda lah antara benda yang memang amat memaut kan. Macam all the cerita pasal syurga lah, macam sampai tergambar sampai tergambar macam a constant reminder. Sebab kalau kita baca Quran tu kadang-kadang ayat tu far apart kan. So satu benda yang nak buat tu ialah kumpulkan dalam satu tu dan kita baca benda tu. Dan dia macam wah kan, apa yang tertarik untuk kita lah kan, mahligai ke, bidadari ke, sungai ke, dan semua gambaran yang memang best-best So kita penat benda pun kita tengok balik, tak apa ni yang menanti ni insyaAllah kan. So dia boleh overcome insyaAllah kan. So itu satu cara lah bagi orang yang macam mana ni, yang amat teruja dengan ganjaran yang best Setengah orang dia agak berbeza, dia tengok ayat-ayat neraka kan, tak apa penat apa pun berbaloi kan, jangan masuk sini. So setengah orang dia dominan dia ialah itu kan, fear of punishment yang besar oleh Allah kan. Of course yang martabat yang tinggi tu ialah yang macam Rasulullah SAW lah kan, salahkah aku bersyukur, ataupun orang yang begitu hatinya begitu murni sampai I'll do this for Allah dan sebagainya, maknanya kerana nak tunjuk kesyukuran dan sebagainya. Tu memang level yang
Ana jarang cakap benda tu sebab Ana faham kebanyakan orang cakap benda tu dia jadi macam cerita atas angin lah. Sebab dia tak rasa macam tu kan. Tapi ada orang yang memang level begitu kan. Dia memang dirasa dengan Allah tu macam just sebab Allah pun hatinya bergetar. Tu level yang memang hebat lah. Sehingga kalau orang macam tu memang dia akan buat segalanya untuk Allah sebab cinta kan. Tapi banyak orang kebanyakan memang biasanya syurga atau neraka lah. Dan orang kata tak ke salah benda tu kan, tak ke kita kena Allah saja. Asal pula salah, Allah pun guna approach kan. Bila Allah sendiri apa orang kata syurga ataupun neraka kan, takkan kita kata tu salah. Itu part of cara Allah mendidik manusia kan. Sebab ada manusia yang di level yang berbagai-bagai. So cadangan Ana tadi, Ana antara orang yang amat tertarik dengan syurga. Atau orang kata ganjaran tu menyebabkan tak apa, all of this penat apa pun tak apa. It will be, orang kata bahasa kita apa, berbaloi lah. Berbaloi, sungguh-sungguh berbaloi. Tak perlu nak, tak apa. Berkorban ke apa, insyaAllah. Okay. No worries kan. So itu so harapnya kita ada benda ni lah kan. Kalau tak ada, kalau kita just remind, kalau kita start terasa overburden bila kita sebut Allah syahid lah apa semua tu kata dah tu, jangan tunggu sebelum untuk kita boost diri kita dengan syurga tu, then dia akan seimbang. Sama juga sebenarnya, kadang-kadang kita lupa benda ni. Teori kita boleh jawab kan, akidah lah apa semua kan. Tapi dalam orang yang kadang-kadang dalam gerakan dakwah tu, kadang-kadang dia sentiasa push dalam bentuk yang ni kan tanggungjawab. Word tanggungjawab tu word yang berat kalau dia tidak di-balance dengan sama ada syurga ataupun apa-apa lah, kecintaan kepada Allah semua itu, kita boleh burn out, kita terbakar, hangus lah, macam kita tak boleh pergi dah kan. Sebab dia macam berat kan. So harapnya kita ada benda tu kalau orang tak bagi kita lah, kita sendiri tadabbur Quran, sehingga perasaan tu memang boleh overcome all this cabaran, insyaAllah. Begitu juga perlu persediaan untuk mengorbankan kegembiraan. Oh ya ke? Memikul musibah dan penderitaan umat yang berat. Bermula dengan masalah Palestin, masalah kristianisasi di Indonesia, penyembelihan umat di India, Bangladesh dan Filipina, serta di seluruh dunia yang dikuasai oleh jahiliah. Disebutkan contoh-contoh realiti yang berlaku. Kita pun sebut benda-benda ni kan. However, kita sebut dalam konteks yang lain kot. Kita macam kesian lah. Kita mungkin level kita macam tu je, kesian kan. Bukankah sepatutnya kita dah beriman dengan hadis yang macam umat ni satu jasad apa semua kan? Bukan, tak, mana cukup ke kesian je macam kalau kita adik-beradik kita pun dia tengah sakit, dia jatuh kan, kesian, tak pergi tolong tu, kesian. How is that fair? Macam mana kita boleh terima? Tak boleh terima tak? Macam kalau kita pun, kita adik-beradik ke, mak kita ke apa kan, mak kita jatuh kan, dia tengah sakit, dia tengah luka, kita duduk sebelah tu, kesian. Macam kita pun boleh faham tak, that is not acceptable kan. Bukan kata jangan kesian tu, tapi tolong. That's the required thing kan. So similarly here kan, are we really helping Rohingya kat sini? Mungkin tak sebut lagi sebab tak tercontoh lagi Rohingya dan sebagainya. Are we really helping? Oh, kita buat apa sebenarnya? Kita just kesian je ke? So, that's not acceptable sebenarnya. And we have to realise that. So soalan besar ialah what are we doing? Dan itu satu perbincangan panjang lah dalam konteks adakah apa yang kita buat ni actually membantu, dan bukan membantu simptom sahaja tau, tapi membantu actually insyaAllah to eradicate all of this. Bila kita cakap rahmatan lil alamin, ni slogan yang agak famous di Malaysia lah kot okay, another tanda UIE. So slogan rahmatan lil alamin tu memang UIE guna dah selama ni kan. Tapi kalau sebelum ni masa Menteri dalam kerajaan sebelum ni selalu guna juga kan, rahmatan lil alamin sekarang ni masih guna tak? Sekarang mungkin kurang kedengaran lah. Tetapi kalau orang yang mengimani rahmatan lil alamin, dia realise tak apa kata maksud rahmatan lil alamin tu? Sebab kalau kita kata rahmatan lil alamin, sebab setengah orang silap faham tau, bila cakap rahmatan lil alamin tu dia bayangkan kita buat rahmat kepada orang, kita buat baik dengan semua orang di sekeliling kita. Itu bersifat rahmah, sebab rahmat kita akan kenalah orang sekeliling. Tapi rahmatan lil alamin ialah seluruh alam ni kena rahmat. So kalau kita just buat baik dengan orang sekeliling, dalam keadaan orang kat sebelah sana tu masih dipukul,
belum rahmatul lil alamin lagi, sebab tak sampai lagi, dia tak dapat rahmat lagi kan. So siapa yang serius pasal rahmatul lil alamin, dia akan realise tak cukup buat kerja kecil-kecil ni, dia kena buat kerja sampai satu dunia ni rahmat. And that is where kita akan start thinking really seriously how to get there. Dan kat situ yang datangnya maratil amal dan semuanya. You cannot really bagi rahmat satu alam ni until you actually settle satu dunia ni punya isu. Dan dia bermula dengan step tu. So kalau kita then baru kita akan faham seriously kenapa kita buat benda ni. Dan anda suka pesan jugalah, sebab setengah orang bila dia ikut surah contohnya, kita kenapa ni, sebab rahmatan lil alamin ke, sebab ustaziatul alam ke. Anda pernah sebut sebelum juga macam mana macam nak lempang kan, sebab bukan dia jawapan dia tu Anda tak suka, tapi dia cakap satu benda tapi amalan dia tak match kan. Macam datang surah lambat, tugasan tak buat, lepas tu tak seriously kembangkan potensi diri dia supaya dia boleh buat benda yang lebih besar. Lepas tu tanya, awak surah ni sebab apa Ustaziatul alam. Jangan merepek lah kalau awak cakap tu dengan maksud yang sebenar. Awak taklah buat sambil lewa macam ni kan. You akan really seriously mengembangkan potensi supaya kita boleh buat kerja yang lebih besar, supaya impact kita lebih besar, dan kita akan sampai ke level yang lebih tinggi kan. So it's only that way. So kalau kita usrah just datang balik dengar gelak-gelak balik, dan tak hanya sepanjang minggu yang waktu yang lain tu tak seriously cuba mendalami benda ni, cuba memahami benda ni, cuba effort kat luar, dan kita sembang kosong sebenarnya. So itu satu muhasabah lah kalau orang yang ikut usrah. Do evaluate yourself. Adakah kita menipu diri kita untuk self-justify, untuk kita rasa kita happy dengan diri kita, aku dah buat something, apa yang aku buat, aku datang pergi balik usrah. No, that is not impactful at all kan. Sebab usrah tu didesign untuk meng-create orang yang potensinya dikembang sehabis mungkin supaya dia boleh bagi impact yang besar kepada dunia. Kalau you dah pergi balik tak buat apa, then it defeat the purpose really kan. So itu satu muhasabah juga, okay, InsyaAllah kan. So orang yang begitu, dia tak boleh justify tau, apa yang anda buat ni adakah actually akan membantu Palestin. Dia tak ada, dia pergi balik dia happy sendiri je kan. Tapi kalau kita actually part of mengembangkan diri kita, mengembangkan orang lain, dan nak cakap apa kalau orang ni, kalau cerita orang yang macam ni okay, siapa ikut tarbiyah, siapa ikut usrah, tapi dia tak bercita-cita untuk mengusrahkan orang lain, mentarbiah orang lain, then anak kata okay, something wrong with you. Sebab if you seriously kata saya ikut tarbiyah, ikut usrah ni supaya dia berkembang sebagai satu dunia, mana mungkin dia berkembang kalau awak tu pun tak berkembang kan. Awak tu seorang je kan, tak ada membina orang lain. It doesn't work. Kalau dia stop mengembangkan orang lain juga, then okay, ada logiknya apa yang anda kata kat situ kan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah orang yang dah bawa usrah pula, kalau dia puas hati anak buah dia tak berkembang, duduk kat situ je, takut tu je kan, tak start buat kerja, tak apa kan, then pun dia problem juga. Maknanya then usrah awak pun bagaimana? Usrah yang mandul kan, tak ada productivity, tak ada impact, tak berkembang pada usaha yang baru. Then what are you doing? You just buat apa kan? So dua benda tu serius ni. Kalau orang yang serius di want to claim dia ikut usrah, dia ikut tarbiyah, part of ustaziatul alam, part of rahmatan lil alamin, part of dakwah yang besar, it only valid kalau kita seriously, kalau kita belum start membina orang, kita seriously develop diri kita supaya boleh secepat mungkin, se-efektif mungkin bina orang kan, bina usrah baru apa semua itulah, whatever it takes. Dan juga kita tak akan puas hati bila kita bawa orang tu stagnan kan, dia tak ke mana, dia tak meningkat. We will never be satisfied. Sebab kita nak apa? Sebab kita nak sampai, bila nak sampai Palestin kalau kita duduk kat sini, dah tu semua dia takut lama, satu minit mati meninggal, habis cerita. It doesn't work, right? It only work if dia berkembang. So kita syahid pun ni semua berkembang. So Al-Banna syahid pun berkembang. So that's the real, that shows what is real kan. Kalau kita buat benda yang real, Rasul SAW bila dia syahid, Islam berkembang. Al-Banna bila dia syahid, Islam berkembang. So we really establish orang-orang baru yang memahami juga, kembangkan mereka dan sebagainya, then only then dia akan berkembang insyaAllah. So harapnya itulah, siapa yang tak pernah terfikir sebelum ni kan. Sebab setengah orang dia fikir macam ni, dia fikir tak tahulah orang fikir pasal bawa usrah ni apa macam
bila orang suruh aku bawa lah ke apa kan. So maknanya it doesn't match with our actual vision kan. So jap kau sebenarnya ikut surah awal-awal ni kenapa? Bukan sebab benda yang besar ke? Kalau benda yang besar, dari from day one you already thinking of bila aku nak start boleh bina orang pula kan. It should be that kan. Sebab kita memang bervision tu dari awal. So kat sini antara benda jugalah macam dia cakap tadi, kena dari awal tu mindsetnya kena clear kita nak pergi mana dan kita ready untuk berkorban untuk ke situ kan. Memang perlu berkorban, nak kena menelaah pula, nak kena faham macam-macam benda supaya kita boleh perform sebagai orang yang mentarbiyah orang lain dan sebagainya. It does take time, it does take effort, but itulah kita nak syurga kan. Kalau kita nak, as long aku nak berdakwah, as long as susah, as long as tak susah, as long as senang. It doesn't work lah, unfortunately. Okay, salah seorang juru nasihat Islam telah menyimpulkan 3 marhalah ini sejak dulu lagi dalam ucapannya. Wahai saudara, permulaan jalan ini mudah. Kemudian datanglah peringkat duka cita. Permulaannya dengan mengorbankan kegembiraan, pertengahannya mengorbankan nyawa. Sepatutnya ada peringkat terakhir yang lebih besar dari mengorbankan nyawa. Tetapi beliau tidak menyebutnya. Dia kata ada 3 tadi, tapi disebut 2 je kan. Para da'i dapat merasakannya, iaitu mengorbankan sesuatu yang lebih dari nyawa. Ada ke tu? Saya rasa ia adalah kerinduan yang bersangatan kepada 70 bidadari. Ia merupakan himpunan kerinduan sehingga mereka lupa nikmat rehat, nikmat makan dan minum di dunia dan lupa kepada gurauan isteri di dunia. Dia terus terawang-awang berlarian tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Dari sifat mahalah yang diterangkan lama oleh juru nasihat ini dan dari perspektif lain pula dari 3 persediaan tersebut, kesemuanya menjelaskan kepada kita ciri hierarki moden bagi marhalah yang bertahap-tahap menurut kesesuaian kemampuan, kekuatan dan wakil. Ia mengalir ke arah masa depan dalam aliran yang gabungan mantap antara fiqh syar'i dan pengalaman. Okey. Seterusnya, sembang mereka yang berehat, relax. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, atau dalam ungkapan lain, sembang orang yang berjiwa rehat. Ada ke kita ni? Sembang orang yang berjiwa rehat sembang kopi kot Imam Ahmad adalah Imam Ahmad adalah salah seorang da'i Islam yang bijak. Beliau memimpin kumpulan da'i Islam di zamannya yang kesemuanya suka berkorban dan bekerja untuk Islam. Beliau memahami nilai sabat da'i dalam menghadapi mihnah dan ujian. Keengganan beliau mematuhi kehendak pemerintah yang mahukan beliau mengatakan, mengiyakan pendapat Quran adalah makhluk. Ini cerita Mu'tazilah dulu lah. Telah memberi kesan kuat mengukuhkan pendirian kaum muslimin. Oleh kerana itu, beliau tidak menemui panggilan yang sesuai terhadap mereka yang tidak memahami bahasa dan istilah da'i. Selain dari istilah, orang yang mempunyai pemikiran yang mahu berehat relax sahaja. Beliau bukanlah memaksa atau menghina mereka. Bahkan, beliau mencintai mereka. Bersungguh-sungguh memperbaiki mereka dan cuba mengambil faedah dari kebaikan mereka, walaupun sedikit. Tetapi, beliau tidak masukkan orang sebegini ke dalam barisannya selagi pemikiran mereka jenis sukakan relax dan tidak tergerak melihat penderitaan umat. Okay, this relates to, sebenarnya kalau kita kata siapa yang ada gambaran terhadap sistem usrah, sistem tarbiyah yang Al-Banna gagaskan, dia ada elemen yang begini juga. Kenapa dia macam ada tahapan-tahapan dia? Sebab nak membezakan antara orang yang bila makin memahami dan sebagainya tu, dia willing tak to go to the next level of ready untuk mujahadah dan ready untuk meninggalkanlah relax yang ada kan. Sebab mas'uliyahnya, sebab orang kata apa tanggungjawabnya tu akan meningkat kan. So memang kalau kita letak orang yang masih nak relax ni, dia tak jadi dia akan kacau semua benda. So itu satu benda lah. Ahmad bin Daud
Abu Sa'id Al-Wasiti telah berkata, aku telah masuk ke dalam penjara untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal sebelum beliau disebat. Aku berkata kepadanya, wahai Abu Abdullah, ini adalah gelaran Imam Ahmad. Engkau ada keluarga, engkau ada anak-anak kecil, engkau diberi keuzuran oleh syarak. Maksudnya apa? Maksudnya, okey, dalam realiti dia tu, sebenarnya dia ada uzur syar'i lah. Boleh ambil rukhsah. Boleh kata, ambillah rukhsah ni kan. Sebab engkau ada uzur syar'i. Tak perlu lalui semua benda ni. Rupa-rupanya, kata-kata itu memudahkan padanya untuk menjawab. Maka berkata Imam Ahmad kepadaku, wahai Abu Sa'id, kalau beginilah cara fikirmu, engkau sebenar telah berehat. Oh, dia muhasabah pula orang tu kan. Kalau antum masih fikir macam tu, kau sebenarnya orang yang tengah berehat ni, bukan orang yang tengah bekerja kan. Kita kadang-kadang ada mentally begitu macam macam mana cakap kita mencari rukhsah lah basically kan. Kita mencari uzur kan. Macam macam mana nak cerita, macam tadi lah nak cerita pasal usrah kan, mentarbiah orang dan sebagainya. Bila ada cerita benda tu, normal lah nak dapat soalan macam ni. Macam mana? Tapi bukan ke tak semua orang boleh jadi murabi, boleh bawa usrah ni kan. So dia mencari point untuk justify diri dia tak buat kerja kan. So itu tendensi ramai orang macam dia macam mencari hujah untuk self justify, untuk aku sebenarnya tak buat ni, ada reason kan. So itu mentally, kalau macam aku kata Imam Ahmad bin Hanbal ni, orang-orang yang suka berehat ni lah, maknanya orang yang sebenarnya taklah serius sangat nak buat kerja kan. Dia cari alasan ni. So soalan untuk kita, adakah kita gitu adakah kita begitu kan? Okey, semalam dah tersebut benda tu antara alasan yang agak menarik dan amat biasa nak dengar ialah bang, bukan saya tak nak, tapi saya tak cukup ilmu. Itu alasan common lah, standard, semua orang cakap macam tu kan. Boleh terima alasan tu kalau secara jujur kita pun rasa macam tu kan. Kebetulan semalam daurah pasal manhaj tarbiyah. So anda bawa juga lah contoh tu kan. Contoh apa tak apalah nak ulang kat sini walaupun semalam tu ada slide dia. Tapi kalau kita macam ni, kita nak pergi solat, pergi masjid, nak masuk solat tu, tengok ada member kita kat luar tu. Ni kalau lelaki lah, member lelaki tu dan dia tak masuk nak solat. Dia kata, tak solat ke? Dia kata, tak boleh solat. Tengok, dia ni lelaki, pasal tak boleh solat kan? So kita tanya, kenapa tak boleh solat? Tak ada wuduk. Tu jawapan dia. Valid tak alasan tu? Dia tak solat sebab dia tak ada wuduk. Walaupun kita kata, yelah, hukum dia kena ada wuduk lah baru boleh solat. Tapi alasan tu pergilah ambil wuduk. Apa masalah kau kan? It's not a valid alasan kan. Macam tak boleh terima kan. Kita pun, kau ni betul kan? Pergi je lah ambil wuduk, lepas tu solat kan. Siapa yang jawab tak cukup ilmu tu exactly macam tu. Kalau antum faham betul-betul, saya tak cukup, apa masalah, pergilah ambil ilmu tu, lepas tu buat lah kan. Dia bukan alasan yang valid. Dia macam, kenapa tak solat? Tak ada wuduk. Apa masalah kau ni? Pergi ambil wuduk, solat lah kan. So similarly kan, kalau yang faham kan, macam kenapa tak buat kerja ni? Kenapa tak mentarbiyah? Kenapa tak buat usrah? Tak ada ilmu. Pergi je lah ambil ilmu tu, cari kan. So itu je. Sebenarnya kalau kita cakap tu, sebenarnya alasan lah kan. Sebenarnya kita nak rehat, kita nak lepak kan. Hakikatnya macam tu je. Apa masalah dia? Sama macam kita kan. Macam kita dalam bab dunia boleh pula fikir tau. Macam kita sekarang, kalau kita masih student kan, kita belum boleh perform sebagai doktor, sebagai engineer. Tapi kita memang nak pergi situ kan. Kita belajar sampai dapat degree tu. Apa masalah dia? Bukannya kita duduk, bukan awak nak jadi doktor,
tapi saya tak ada ilmu. Benda kau ni, masuklah college doktor tu. So dia macam tu je kan. Lalulah perjalanan dia, sampailah ke situ kan, buatlah kerja. Apa pula itu jadi alasan pula kan. So begitu kan. Dalam dunia boleh pula kita apply benda yang betul kan. Tapi dalam akhirat ni semua jadi macam, semua tak logik tu jadi logik kan. For whatever reason, mungkin sebab syaitan pandai menghasut kita kan. So itulah kan. So kita nak relax, kita tak nak buat kerja lah sebenarnya kan. So kat situ balik pada hakikat, kenapa kita tak nak buat kerja? Nak syurga tak ni? Nak tak kan? Awak ingat syurga tu baca balik ayat-ayat apa? Kita familiar tu ayat apa? Adakah kamu ingat kamu boleh masuk syurga? So ayat-ayat macam tu Allah dah ulang banyak kali, kita pun tahu, tapi somehow dia tak macam mana kita rasa macam mana? Oh tak, ayat ni untuk orang Yahudi tu. Kita macam tu kan, seolahnya yang ayat untuk kita apa? Ayat kita untuk Allah kata orang Muslim masuk syurga, itu ayat kita. Tapi ayat yang suruh bekerja tu ayat untuk orang lain. Apa benda kau ni kan? So muhasabah untuk kita, insyaAllah kita kena benda ni sebenarnya rational je untuk kita. Kenapa macam tu kan? So tapi somehow dalam bab ni biasanya sebab kita ada nafsu kita yang nak something, so kita cari apa saja jalan untuk justify. So itu isu dia. So kita kena keluar daripada benda tu. Betapa banyaknya kata-kata begini disebutkan oleh para da'i hari ni. Banyak semua ambil rukhsah lah ni kan. Semua da'i pun nak ambil rukhsah semua betul, tetapi okey, nak cerita lagi sebab ada semalam orang kata, tapi bukankah betul tak semua orang boleh jadi murabbi? Bukankah betul? Betul. Kata-kata tu betul. Alasan awak tu yang tak betul. Sebab kalau kita tengok sirah, betul, tak semua orang boleh jadi pemimpin contohnya. Tak semua orang boleh lead kerajaan contohnya kan. Macam contohnya apa? Abu Zar minta jawatan. Rasulullah SAW tak bagi. Rasulullah kata kamu tak mampu. Betul, tak semua orang mampu untuk pikul semua jenis kerja. Tetapi dia bukan okey, kalau kita kata contoh yang lagi obvious apa Perang Tabuk memerlukan beban belanja yang tinggi sebab perjalanan yang panjang. So semua orang kena ada harta masing-masing diinfakkan supaya boleh survive perjalanan. Orang miskin, sahabat-sahabat miskin semua nak pergi juga, tapi dia tak ada harta kan. So dia pergi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak? Ada tak? Kami nak pergi juga kan, tapi kamu tak ada harta, boleh tak? Ada tak kat mana-mana? Rasulullah kata sorry lah, macam kalau tak ada macam mana, sebab semua orang kena ada harta dia sendiri untuk dikorbankan untuk boleh pergi. So indikator apa yang disebut tu real oleh orang miskin tu, dia balik tu bercucuran mata, maksudnya dia menangis, tak dapat pergi kan. Itu contoh real orang yang tak mampu. Bila kita tak mampu, kita sedih sebab kita nak kan, kita nak tapi tak mampu, kita frust. Kalau orang kata anda tak mampu jadi murabbi, tanpa ada sedikit kelumit pun rasa frust, itu alasan lah. Itu syaitan punya alasan kan. So kita boleh judge kita. Kalau kita boleh beza tau. Kita nak semua benda tu, kita nak something, tapi kita memang tak boleh kan. Badan tak larat apa semua, kita frust macam ya Allah kan, kalau boleh aku nak sangat kan, tapi tak larat kan. Itu betul tak mampu. Ini relax anda tak mampu, apa benda kau sembang kan. So cakap astaghfirullahalazim, cakap auzubillah minasyaitanirrajim, halau syaitan tu jauh-jauh, istighfar dan kembali ke pangkal jalan kan. Itu contoh yang hebat lah tu kan. Maksudnya betul, ada orang yang memang circumstances dia menyebabkan dia tak mampu untuk buat something macam-macam situasi lah kan. Kadang-kadang setengah kita ni ujian terbesar kita ialah ada parent yang perlu dijaga. So dalam keadaan tu, walaupun kita memang semangat nak buat kerja lain, aulawiyat yang Allah tentukan kita di situ. So kita frust macam betul tak keluar, tapi kita ada aulawiyat kita. So ada orang yang begitu kan, dan itulah ujian untuk dia. Tapi kita faham dia frust kan? Kita boleh nampak. Dan memang Ana pernah tengok dulu orang yang frust tak dapat jadi murabbi kan. Sebab kebetulan masa tu mad'u tu sikit kan, kita dah pukul rata semua mad'u masuk, tapi yang jumlah dia 20 orang je, so 5 orang je boleh bawa. So lagi 3 orang ni, kenapa dia yang boleh jadi murabbi, kenapa bukan Ana? Sedihnya Ana. So kita pernah tengok lah orang frust. Tapi anak balik Malaysia terbalik pula, semua
Semua Firas kena jadi murabi. So, okey. Balik ke sini. Betapa banyaknya kata-kata begini disebutkan kepada para da'i pada hari ini. Betapa ramainya orang yang telah memahami Islam lalu kemudiannya membisikkan kepada dirinya dengan kata-kata sebegini. Lalu mereka menjadi bacul, menyorok dan tidak menggabungkan diri dalam barisan da'i. Demikianlah kata-kata orang yang telah beristirahat sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tak pasti antum pernah dengar tak kupasan Dr. Hafizi tentang Islam di Nusantara. Kan dia ada buat buku bagaimana Islam sampai ke Nusantara dan isu-isu Islam, dakwah, jihad di Nusantara. Amat digalakkan untuk kita baca benda tu. Sebab kadang-kadang kita tak ada persepsi tu dalam konteks rantau kita ni. Rupanya ceritanya amat menarik, cerita dakwahnya amat menarik. Bila baca pasal bacul tadi tu, teringatlah masa Dr. Hafizi, kenal ke Dr. Hafizi ni, dia kongsikan kisah dari Aceh rasanya. Macam ni, kalau pernah dengar lah kisah ni kan, dia kata masa tu tentera Belanda ke yang menjajah Indonesia, masa tu dia sebut macam ni, dia kata semua orang lelaki pergi berjihad lah. Orang lelaki semua tu pergi berjihad, keluar dari rumah pergi berjihad. Dan dia kata dalam buat dia orang, dia kata pergi bermuslimin, maknanya pergi berjihad lah tu. So tentera ni carilah kat rumah-rumah ni siapa yang terlibat dengan pada mereka pemberontakan. So sampai kepada satu, cerita ni dia kata sampai kepada satu rumah tu, ada wanita tu tengah jemur kain ke apa. Dia kata, ada lelaki tak kat rumah ni? Dia kata tak ada. Tapi tentera tu tak percaya, dia pergi check juga. Rupanya ada seorang lelaki tengah menyorok bawah katil. So tarik lelaki tu keluar. Kata, kamu tadi kata tak ada lelaki kat rumah ni. Ini apa ni? Bukan lelaki ni. So wanita tu cakap, basically ni suami isteri lah, tapi wanita tu cakap, semua lelaki keluar bermuslimin, keluar berjihad. Dia tidak keluar, dia bukan lelaki. So itu kefahaman dia. So anda bila sebut jadi bacul, teringat pula kisah tu kan. Maksudnya wanita tu faham kalau dia lelaki sebenar, dia dah keluar berjihad dah. Dia tak keluar tu, dia bukan lelaki tu kan. So itu benchmark dia. So kita kena ada some form of benchmark begitu. Maksudnya kita betul ke da'i, kita betul ke muslim? Apa benchmark dia? Are we fulfilling that benchmark? Bagaimanakah seorang yang terasa sakit hatinya melihat realiti umat Islam ini boleh berehat? Bagaimana dia boleh membiarkan anak-anak dan isterinya menghina dan mengikat dirinya bersama-sama dalam barisan da'i? Bukankah mati itu telah ditetapkan? Okay. Possible untuk kita rehat. Maksudnya kalau kita ambil contoh yang dekat, kita boleh reflect kot kan. Maksudnya macam mana? Kalau kita ambil contoh analogi tadi kan, macam kita tengok mak kita jatuh dan terluka. Adakah kita tak apa-apa, rehat dulu. Kejap lagi. It doesn't make sense kan? It doesn't make sense kalau kita sayang mak kita. Dia tengah luka sekarang. Kita pergi sekarang, now sekarang, tolong kan. That doesn't make sense. Kejap. Rehat dulu, penat ni. Nanti esok lah, tolong dia kan. So, it doesn't make sense. So, lihatlah kepada seorang da'i di Mansurah, Mesir, Salah Al-Sharbini rahimahullah. Peluru Inggeris tidak dapat mematikannya ketika beliau memerangi Inggeris di Terusan Suez. Tetapi beliau mati di atas katil di hospital setelah beberapa hari menunaikan haji di Mekah. Begitu da'i dari Basrah, Qais Al-Qirtas rahimahullah. Beliau tidak mati kerana ketika dikenakan seksaan penjara yang dahsyat. Sebaliknya, beliau mati kerana terhidu gas beracun di tempat pemandian beberapa hari selepas keluar dari penjara. Ini dia cerita apa? Sebab tadi poin dia, kalau kita ingat, bukankah Allah dah tetapkan kematian? Kita boleh mati di sini dan di situ. Kita boleh mati mana-mana. Allah dah tetapkan. So, dia ambil contoh-contoh. Ada orang kena tembak, tapi dia tak mati di situ. Dia mati di tempat lain kan. Walaupun kita kata kat sini pun dia diseksa dengan dahsyat, tapi dia tak mati begitu. Dia mati kemudian disebabkan gas. Da'i dari Gaza, Umar Abu Jabarah rahimahullah, seorang pendukung dakwah dari kecil lagi. Beliau dipenjara dan diseksa, melakukan kerja-kerja berat setiap hari. Tapi beliau tidak mati di situ. Beliau mati setelah dibebaskan dari penjara akibat terjatuh sedikit. Okay. So, poin dia apa? Poin dia ialah
dakwah dan jihad tak mempercepatkan ajal. Begitu juga sebaliknya. Tapi dakwah dan jihad akan mengangkat da'i ke syurga Firdaus. So, contoh-contoh tadi bukan nak memperkecilkan mereka. Tapi nak katanya, kalau kita takut ajal, orang yang masuk, yang menjadi pendakwah dan terkena macam-macam tu pun, tak dicepatkan ajalnya pun. Maknanya, kalau Allah tetapkan dia mati dan di tempat lain, dia mati di tempat lain juga. Kalau Allah memang dah tetapkan dia mati di situ juga kan. So, kenapa kita risau? So, macam tu lah. Sebab Allah dah tetapkan pun bila kita akan mati tu kan. So, janganlah kita risau, tapi kalau kenyondak ni cepat berajal kan. Tak. Sebab tidak kan. Kita tak, contoh-contoh da'i tadi tu semua menggambarkan, maksudnya kalau belum ajal, belum ajal. Sekiranya seorang, tapi point dia kat situ, just to reiterate, emphasize dia kat situ, tetapi regardless of kita mati atau tidak masa tengah kerana aktiviti dakwah ataupun kerana aktiviti lain, regardless, dakwah itu sendiri telah mengangkat seorang itu ke level untuk ke syurga insya-Allah. Sekiranya seorang Muslim tidak mahu bergabung bersama dengan Imam Ahmad ataupun pewaris Imam Ahmad pada hari ini, dan dia duduk sahaja kerana uzur atau seolah-olah uzur, maka dia sepatutnya merasa sedih. Paling kurang dia sepatutnya mencela dirinya sendiri kerana tidak bersama-sama dalam gerombolan da'i. Dia hendaklah jadi seperti sikap Al-Zahid Bishru bin Haris Al-Hafi pada hari Imam Ahmad diseksa. Apabila ada orang menceritakan kepadanya, sesungguhnya Imam Ahmad telah disebat setakat ini sebanyak 17 kali dengan cemeti. Bishru pun menghulurkan kakinya dan melihat kedua betisnya lalu berkata, alangkah buruknya betis ini tidak diikat oleh pasung untuk menolong lelaki itu. Faham ke? Harapnya faham ke? Faham je kan? Adakah kita buat begitu? Bila kita tahu ada sahabat kita, saudara kita, da'i di sana yang menghadapi kesusahan, ada kita macam, astagfirullah, aku tak buat apa untuk mereka kan? Ke macam, kesian. Adakah hanya level itu? Beliau terkenal dengan cintanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Walau bagaimanapun, khalifah membiarkan dia tanpa diganggu dan tidak diazab kerana kemasyhuran zuhudnya. Tambahan pula dia dikasihi oleh orang ramai. Khalifah tidak mahu menimbulkan kemarahan rakyat. So tu kenapa beliau tadi ni tak diseksa macam Imam Ahmad. Mukmin yang benar akan menyalahkan dirinya apabila mengundurkan diri atau memfatwakan kepada dirinya ketinggalan dari barisan da'i. Dia dilakukan kerana kelemahan dirinya atau kerana syubhat. Dalam keadaan itu, dia sepatutnya merendahkan dirinya kepada para da'i dan bukannya bercakap bukan-bukan. Dia sepatutnya mencela ijtihadnya itu. Sepatutnya dia memuji para da'i yang sabar, yang boleh mengembirakan hati mereka. Manakala mereka yang diperhambakan nafsunya, dia akan berdebat, bercakap dengan percakapan yang bukan-bukan, melemparkan kata-kata kukuh dan mantap untuk mengatakan dia bukan orang yang mengundurkan diri. Sikapnya tersebut akan menambah lagi kekurangan dan kesalahan dirinya. Semoga Allah melindungi kita dari bersikap demikian. Ni another level of yang tak patutlah. Tadi ada orang yang nak rehat-rehat tu dan satu hal. Tapi kat sini orang yang justify kan. Orang yang cuba justify. So ini lagi bahaya. Kalau kita sampai ke level ini, maknanya kita tak buat kerja dan kita always justify. Kita ada justifikasi kita. Kita tak rasa bersalah dan kita justify pula. That is very dangerous. Itu lebih bahaya. Sebab kalau kita rasa bersalah, at least ada jalan kembali lah. Dengan perasaan tu kita boleh mendaki balik. Tapi kalau kita dah justify kan, apa salahnya aku kat sini kan? Itu dah mereka yang lari tidak menyertai saf dan berehat akan sentiasa berada dalam golongan yang dicela dan disalahkan hingga mereka memahami ciri-ciri hierarki dan berbicara dengan bahasa da'i, bermadah bersama mereka yang mengkritik keadaan mereka yang masa dahulu. Islam itu berlepas tangan dari orang yang hina, yang ragu dan hina, yang memandang Islam hanya puasa dan solat. Padahal puncak agama itu ialah jihad. Berjihadlah atau kita akan disingkirkan dari kehidupan. InsyaAllah mafhum So hopefully kita ni bukanlah orang yang masih memahami Islam tu dalam juzuk yang sempit
kan aku dah full lah Islam aku ni kan, solat, puasa, zakat, haji. Tetapi kita sepatutnya dah faham Islam dalam bentuknya yang syumul, seperti mana yang Rasul dan para sahabat faham. So tak mungkin kalau kita faham begitu tapi tiba-tiba tak nak pula berjuang dan berjihad. Macam demikianlah kata-kata yang tegas dan ringkas serta kata putus bagi keadaan dan situasi umat Islam di seluruh dunia hari ini. Sama ada jihad dan berjanji untuk menitiskan darah atau disingkirkan oleh kehidupan. Sekiranya mereka disingkirkan, Allah akan menggantikan mereka dengan satu kaum yang lain. Mereka berlemah lembut kepada orang yang beriman, sebaliknya keras dan tegas kepada orang yang kafir. Familiar kot ayat ni. Mereka berjihad pada jalan Allah dan tidak takut cercaan orang yang mencerca. Mereka tidak terpedaya dengan kecantikan wanita atau kilauan harta. Mereka tidak takut pada kepuasan taghut dan tidak gentar menghadapi berikan jahiliah. Ya, itulah jalannya. Atau mereka layak digelar sebagai pemilik mentaliti relax. Inilah dia. Atau yang lain hanya kerja remeh-temeh yang tak guna. So digambarkan macam ada dua je. What is your option? Do you want to berjuang, bermujahadah, ataupun awak layak digelar sebagai mentality relax tadi? Inilah kerjanya, ataupun awak memang buat kerja remeh-temeh yang tak guna. So what is your choice? Dan itu adalah analisis slide yang terakhir untuk hari ini dalam kriteria generasi pengasas. So kalau kita tengok ciri-ciri pengasas yang memulakan dakwah ni di mana-mana zaman, ciri-cirinya tak lari dari situ. Ada ke pengasas yang tak susah? Kalau kita tengok Hasan al-Banna, Al-Maududi, mana-mana figure yang memang kick start dakwah di tempat-tempat mereka dan sebagainya, cabarannya amat besar dan mereka menghadapi cabaran tersebut. So kalau kita pun nak jadi antara orang-orang yang menghebatkan dakwah di tempat kita, jangan expect lah benda tu berlaku dengan relax. It will not, sunnatullah, hukum alamnya tidak begitu. It will not work that way. So that is the requirement. So now it's our choice. It's your choice. It's my choice. Nak lalu jalan tu insyaAllah. Dan hopefully itulah pilihan kita. Ataupun tak apalah, pass lah. Aku relax kan. Na'udzubillah. Sebab kita kena lihat balik dengan akidah asas kita tu. Kita nak pilih apa sebenarnya kan? Janji Allah, syurga yang penuh kenikmatan tu, atau apa kan? Bukanlah maksudnya kalau yang relax tu kita cakap ke neraka pula. Na'udzubillah. Tetapi nak katanya, apa yang kita nak buat di dunia ni insyaAllah. So itu adalah bab yang ke-14. Dan insyaAllah kita akan sambung hopefully insyaAllah next week bab yang ke-15. Perluasan yang seimbang dan penyebaran yang berhati-hati. Dia dah more operation dan technical. Well, dia masih conceptual lah. Tetapi maknanya dah menjurus kepada kenapa kena balancekan apa-apa ke. So dia dah masuk ke situ. InsyaAllah itu minggu depan. Semoga Allah mudahkan untuk kita dapat berjumpa di minggu depan insyaAllah. Dan hopefully jadual anda tak ni lah. Dan alang-alang tu anda sebutkan juga kat sini, sebab rasanya biasanya sesi hari Ahad yang millionaire success habit tu, yang kadang-kadang yang join pun ada kat sini rasanya. Esok unfortunately jadual ada pula ziarah negeri pagi esok, so tak berkesempatan untuk sambung tu. So insyaAllah lah, hopefully insyaAllah minggu depan kita akan sambung bab 15 mentolak pada hari Sabtu, dan hopefully insyaAllah hari Ahad minggu depan baru akan dapat sambung millionaire success habit tu. Okay. Dan sedar tak sedar mentolak ni akan masuk bab ke-15 dah. Tak silapnya kita ada 17 bab. So almost towards the end of mentolak dah. Sedar tak sedar, dan anda tengah fikir apa yang lepas tu. Apakah yang selepas tu. Satu benda yang terfikir semalam ialah nak kupas surah-surah Makiyah yang menyebabkan berkorak kat Ismail menarik juga. Anda terfikir sebab ramai orang macam soalannya, sebab anak buat claim lah, anak kata orang yang cover daripada An-Nas sampai Ad-Duha macam pelik dan tak boleh diterima kalau dia masih tak passionate untuk dakwah dan mentarbiah. So terfikir nak kongsikan benda tu juga bagi kalau kok ada yang tak pernah dapat benda tu kan, ataupun dah baca macam tapi tak rasa juga
kat mana yang rasa nak jadi so itu satu benda lah, kadang-kadang kita cari, kita tadabbur tu kan. Wallahu alam. So kita akan bincang when we reach the bridge, orang kata apa macam mana bahasa tu. Tapi kita ada 3 bab lagi sebenarnya, bab 15, 16, 17 insya-Allah. Hopefully Allah panjangkan umur kita untuk memahami dan juga beramal lah, insya-Allah. Wallahu alam. So jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah berkati usaha kita ni dan semoga dia membuahkan amal lah, macam semua yang kita cakap tadi tu. Hopefully kita ready for the level of mujahadah yang diperlukan, dan insya-Allah Allah ganjari kita dengan ganjaran-ganjaran yang sama dengan pengasas-pengasas dakwah, insya-Allah. Hopefully antara yang kita sepatutnya kena, bukanlah nak kata sepatutnya, tapi antara benda yang nak bayangkan, visualize ialah bila kita mengharapkan yang kita terkejut ialah kita sampai ke akhirat, kita terkejut tengok buka amal, wah mana datang banyak-banyak ni kan. Oh rupanya dengan kita tarbiyah orang, kita bina orang dan sebagainya, dan benda tu berkembang sampai kita dah mati lama pun saham-saham tu berkembang. Kita harap kita terkejut begitu kita terkejut dengan banyaknya benda yang datang daripada usaha kita yang sedikit tu Jangan kita terkejut dengan yang sebaliknya kan. Aku ingat banyak, kenapa sikit sangat kan? Oh tak, kau dah mengumpat orang, dia dah ambil sikit. Kau dah fitnah orang, dia ambil sikit. Kau dah mengata orang sikit, etc. Na'udzubillah, kau zalimi orang dan sebagainya. So itu orang yang muflis kan. So with that vision, bila kita sentiasa reflect dan visualize benda tu, insya-Allah dia macam nak stop pun tak apa-apa. Aku nak tambah lagi insya-Allah. Wallahu alam. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.